Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, saya seorang peguam. Saya beramal di Tentuan Jerib Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah risiko membeli kenderaan sambung bayar dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali sebelum saya teruskan, hari ini kita cuba format berlainan sedikit. Kita pecahkan kepada dua bahagian. Sebab risiko ni kita boleh kata risiko ada pada penjual dan ada pada pembeli. So kita mulakan dulu dengan risiko yang akan ada pada seorang penjual. So mula-mula sekali pada kebanyakan masa bila penjual ni menjual kereta secara sambung bayar kepada pemilik baru, pada kebanyakan masa adalah disebabkan oleh kekangan kewangan dan tidak dapat membayar loan dan sebagainya. So mereka berpendapat lebih baik jika loan ini disambung oleh individu lain dan nama mereka tidak akan disenarai hitamkan. Tapi seperti biasa bila orang membeli kereta, pada awalnya mungkin pembayaran adalah bagus dan sebagainya. Tapi mungkin selepas 3 bulan, 6 bulan, jika pembayaran adalah tidak cantik ataupun tidak bagus, ianya akan menjejaskan penjual juga. So pada akhirnya, apa yang dibuat oleh pembeli baru akan tetap menjejaskan penjual. Penjual tidak boleh mengatakan saya telah jual kereta ini secara sambung bayar. Oleh yang demikian saya tidak bertanggungjawab terhadap loan ini. Tidak boleh. Kamu masih akan bertanggungjawab terhadap loan yang kamu ada. So jika ada pembayaran yang tidak lengkap, tidak sempurna ataupun tidak ada pembayaran, ianya akan menjejaskan kredit skor kamu. Seterusnya, kamu juga kena ingat bila kamu jual kereta ini secara asasnya masih di atas nama kamu. Dan jika kenderaan ini digunakan untuk sebarang kegiatan aktiviti haram, saya bagi contoh, mungkin kenderaan ini digunakan untuk mengedar dadah. Dan pihak polis mendapat nombor pendaftaran kenderaan kamu, mereka membuat satu carian di JPJ dan mereka mendapat tahu kamu adalah pemilik sebenar kenderaan ini. Semestinya pihak berkuasa akan mencari kamu dan kamu kena memberi kerjasama kepada pihak berkuasa untuk menjelaskan apa yang berlaku, adakah kereta ini dalam milikkan kamu, adakah kereta ini kamu telah pindah milik, siapa pemilik baru, apa yang berlaku dan sebagainya. So benda ni akan menyebabkan kamu terpaksa berdepan dengan siasat. Kamu tidak boleh lepas tangan. Maksudnya bila kamu dah jual kereta ni, kamu tak boleh kata saya tak ada kaitan dengan kereta ni. Sebab atas dokumen pemilik asal masih kamu. So bila ada sebarang carian dibuat, nama kamu yang akan keluar. Dan ketiga ini paling biasalah. Pemilik baru apabila saman dikeluarkan oleh polis, terutamanya speed trap dan sebagainya, saman itu adalah atas nama pemilik asal. Itu kamu kena ingatlah. Walaupun mungkin macam biasalah, mereka akan pembeli baru mungkin boleh memberi jaminan tak apa saya akan bayar semua saman. Kalau tak bayar, benda tu akan menjejaskan kamu. Walaupun saman itu dibayar, mungkin kamu telah disenarai hitamkan kerana saman yang didapati oleh pembeli baru. Kamu telah disenarai hitamkan, kamu nak renew road tax tak boleh, kamu nak buat apa-apa tak boleh. So benda ni akan menjejaskan kamu. So ini kamu kena ingat. Kita bergerak ke hadapan, kita sekarang ni berbincang pada risiko terhadap pembeli pula. So bila kita sebut pasal pembeli, yang paling penting ataupun yang paling utama adalah dari segi insurans. So sekiranya kenderaan ini berlaku ada sebarang kerosakan, ada kemalangan, ada sebarang tuntutan insurans, ada kebarangkalian yang tinggi bahawa tuntutan insurans kamu itu tidak akan dibenarkan oleh syarikat insurans. So ini kamu kena berjaga-jaga sebab insurans biasanya pendapat mereka dari segi perjanjian insurans adalah kamu tidak memberikan fakta yang penuh ketika kamu membeli insurans ini. Sebab kamu tidak menjelaskan kepada syarikat insurans kamu adalah pemilik baru secara sambung bayar. So kamu tidak akan berbuat sedemikian. Dan insurans ini juga adalah di atas nama penjual ataupun pemilik asal. So ada kebarangkalian walaupun tuntutan ini dibayar pun, mungkin dia dibayar kepada pemilik asal. So bila dijual kepada pemilik asal dan pemilik asal tidak membayar duit tersebut kepada kamu, risiko ini adalah terhadap kamu. Kedua poin kedua adalah mengenai ini biasa berlaku, ini kerap berlaku. Saya bagi contoh yang saya pernah lihat dulu. Kereta dijual secara sambung bayar dan seterusnya apa yang berlaku, pembeli baru membayar secara berterusan mungkin untuk 2 tahun pertama dan seterusnya, dan tahun ketiga pembeli baru ada kesempitan wang, penjual sambung semula loan, mereka bayar semula loan. Lepas itu untuk tempoh 1 tahun dibayar. Lepas itu penjual berpendapat penjual adalah pemilik kereta tersebut sebab pembeli tidak membayar loan tersebut secara penuh. Tapi dari perspektif pembeli pula, mereka kata saya telah bayar untuk 2 tahun. Saya pun ada letak down payment. So ini akan merumitkan keadaan. Sebab
bila menyebut mengenai siapa adalah pemilik sebenar kereta ini sekarang, adalah satu sanda soal yang sangat besar di mana harus diperselesaikan di antara pembeli dan juga penjual. Dan yang ketiga, ini pun kerap berlaku. Mungkin kamu beli kereta ni secara sambung bayar, ada lagi baki 5 tahun, kamu sambung loan, kamu bayar dengan baik. Tapi bila kamu nak tukar semula nama, kamu dapati pemilik asal telah meninggal dunia. Dan tidak ada sebarang bukti dokumentasi dikemukakan. So, bila tidak ada dokumentasi dikemukakan, bagaimana kamu ingin buat pertukaran nama daripada penjual asal kepada nama kamu? So, ini juga akan merumitkan keadaan. Dan akhir sekali, biar saya rumuskan ini untuk semua. Ramai yang tidak faham konsep mengambil loan daripada bank. Bila kamu mengambil loan daripada bank, kamu mengambil loan ini atas dasar sewa beli. Maksudnya kamu menyewa kenderaan tersebut daripada bank. Dan selepas kamu membayar loan kamu secara penuh, baru bank akan memindahkan nama kenderaan tersebut atas nama kamu. So, maksudnya, bila kamu buat loan dengan bank, kamu bukan pemilik asal. Bank adalah pemilik kepada kenderaan tersebut. Dalam bahasa Inggeris, kita sebut hire purchase. Right? So, kamu hanya menyewa kenderaan tersebut. Bila kamu telah langsaikan hutang kamu, baru kenderaan tersebut akan dipindahkan kepada kamu. Tapi sekarang ni, ada ramai yang ada dokumen, ada menyediakan satu template dokumen mengatakan perjanjian sewa beli ni kita boleh sahkan, kita boleh buat, kita tak perlu risau. Tapi kamu kena ingat, secara asasnya, jika kamu sebagai seorang pemilik asal kenderaan, kamu hanya menyewa kenderaan ini daripada pihak bank. Jika kamu adalah seorang penyewa, bagaimana kamu boleh memindahkan milikan daripada bank kepada pembeli baru? Kerana kamu hanya penyewa. Adakah istilah penyewa boleh pindahkan hak milik kenderaan kepada orang lain? Tak boleh. So, ini kita kena ingat. Kamu kena tahu apa implikasi undang-undang bila kamu membeli kenderaan secara sambung bayar. Terutamanya perjanjian sambung bayar yang ramai orang gunakan sekarang ini. So, kita kena sendiri ingat, kamu kena meneliti semula kandungan perjanjian tersebut sebab saya tidak tahu apa kandungan dalam perjanjian tersebut. Kamu kena tengok secara terperinci, namun secara amnya pada kebanyakan masa perjanjian ini tidak boleh diguna pakai. Ini kita kena tahu. Sekian saja daripada saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan untuk hari ini dapat membantu saudara sedikit sebanyak. Macam biasa, sekiranya ada apa-apa soalan, sila hubungi saya. Tuan-tuan dan puan-puan tahu cara menghubungi saya. Saya akan membantu apa yang saya boleh. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.